Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Uti, salam satu Malaysia dan salam kasih sayang. Warga Dewan sekalian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi di dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Nur Syazwani binti Syahuluddin pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam surah Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wal nasri man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani. Siapa sahaja di antara mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal dengan amalan soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat tersebut menerangkan tentang beberapa perkara tentang kehidupan manusia yang memberikan pengajaran serta iktibar dan membangunkan diri seseorang itu melalui surah Al-Maidah ayat 69 yang akan diterangkan oleh panel kita sebentar sahaja lagi. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan khawatir kerana warga dewasa memangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, panel pertama ini seorang yang sangat disegani dan dikagumi, iaitu Dr. Mujibatul Noha binti Syadini yang merupakan pensyarah di Kuipsas. Seterusnya pula ahli panel yang kedua, bijak tutur kata dan manis rupawan orangnya, iaitu saudari Syarfidah binti Syahilin, seorang pakar motivasi yang tidak asing lagi dengan kita semua. Prabut Jati dari Narkosi, buatan rekaan terkini, pencetus realiti, penjana inovasi. Tajuk forum pada hari ini ialah tidak bimbang dan tidak duka cita. Warga Dewan sekalian, proses pembentukan sebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. Kalau dalam pembinaan bangunan, asasnya disiapkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan pembentukan masyarakat, mesti dimulakan dengan pembinaan asas yang terlebih dahulu. Jika kukuh asas yang dibina, maka tegaklah masyarakat itu. Jika lemah, maka rubuhlah apa sahaja yang dibina di atasnya. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya yang diajukan kepada panel pertama, bolehkah saudari berkongsikan tentang definisi bimbang dan duka cita serta pengaruhnya di dalam kehidupan manusia? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Yang saya hormati Puan Juwairiyah binti Hassan selaku pensyarah subjek seni pengucapan, yang saya kasihi rakan taulan sekalian, serta sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Perkataan bimbang menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud berasa gelisah atau tidak sedap hati kerana memikirkan sesuatu atau takut akan sesuatu yang tidak diingini berlaku. Adapun perkataan duka cita itu menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud berasa sedih atau susah hati atas sesuatu perkara yang berlaku. Bimbang ini lebih kepada perasaan cemas, gelisah, gusar, ragu-ragu, takut atau curiga. Manakala duka cita itu pula ialah perasaan susah hati,
sedih dan walang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut tentang keduanya pada 56 tempat di dalam ayat Al-Quran dengan perkataan khauf. Perasaan khauf ini memberi pengaruh yang amat besar dalam kehidupan manusia. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan emosi, dan yang kedua, kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani ini dapat dilihat daripada tubuh badan seseorang, gaya permakanan mereka dan kesihatan mereka, kerana semuanya dapat dilihat secara zahir. Akan tetapi, kekuatan emosi inilah sebenarnya yang memberi pengaruh yang besar kepada pembentukan peribadi seseorang. Mereka yang lemah daripada sudut emosinya akan mengalami gangguan untuk bertutur dengan baik, gagal bergaul dengan masyarakat dan juga berpotensi tinggi untuk menghadapi stres dan depresi. Perasaan bimbang manusia ini terbit daripada pelbagai punca, antaranya rezeki, umur, kesihatan, pekerjaan, wang, anak-anak, pasangan, harta dan banyak lagi. Semua perkara ini merupakan punca utama kepada perasaan khauf dalam diri seorang insan. Akan tetapi, apa yang membezakan mereka ialah keteguhan iman seseorang. Orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah itu, Allah menjanjikan mereka kehidupan yang tenang dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 69, seperti yang telah dibacakan oleh saudari moderator sebentar tadi. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan majlis kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita atas lontaran definisi yang menjelaskan lagi tajuk kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan seharian, kita tidak akan lari daripada rasa bimbang dan duka cita. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya setiap apa yang terjadi ada penyelesaiannya. Sumber penyelesaian yang paling sahih adalah Al-Quran dan juga Sunnah yang di mana ianya menjadikan pedoman dalam hidup seseorang manusia. Boleh saudari Sarafida menerangkan sedikit syarahan berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyentuh tentang bimbang dan duka cita? Soalan yang sangat menarik dari Cik moderator kita. Baiklah, sumber rujukan pertama umat Islam ialah Al-Quran. Kemudian hadis, seterusnya ijma', barulah qisas. Okey. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang membincangkan tentang isu bimbang dan suka duka ini. Antaranya ialah surah Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amilah salihan fala khawfahum wala hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabin dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, yang benar-benar beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey, baiklah. Menurut Jabatan Agama di Arab Saudi, mereka mentafsirkan ayat ini, mereka menterjemahkan, menterjemahkan ayat ini sebagai dengan maksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitu kaum muslim. Lepas tu orang Yahudi ni siapa? Pengikut Nabi Musa lah. Nabi Musa, Nabi Harun. Dan kalangan Sabi'in. Okey, golongan Sabi'in ni ialah mereka kaum-kaum yang masih bertahan di atas fitrah mereka, tanpa ada agama ajaran tertentu yang mereka ikuti. Apa yang dimaksudkan di sini ialah
agama-agama yang kena bawa para nabi dan para rasul yang terdahulu lah. Mungkin dia tiada gelaran macam kaum Nasrani, kaum Yahudi, macam tu. Kaum Islam, umat Islam, dia mungkin tiada gelaran macam tu, tapi dia masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dan seterusnya golongan apa lagi yang kena sebut dalam surah Al-Maidah ni ialah golongan Nasrani, orang-orang Nasrani, iaitu para pengikut Nabi Isa. Siapa sahaja yang beriman di antara mereka pada Allah dengan keimanan yang sempurna, iaitu tauhid, membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang kita bawa, dan beriman pada hari akhirat serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada rasa takut kepada mereka terhadap kengerian hari kiamat, dan mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di belakang. Maksudnya dikasih silam dorong lah yang sudah berlalu macam tu. Tafsiran ni bukan saya yang buat, bukan tafsiran buta semata-mata, tapi ini adalah tafsiran dari orang-orang pakar Al-Quran, pakar grammar Arab, ya. Jadi dari penafsiran tu kita dapat melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan hati ini, seperti risau, berduka, bimbang, dan mungkin kecewa dan putus asa ni, penyelesaiannya ada pada hati juga. Masalah di hati, penyelesaian di hati. Apa penyelesaian dia? Itulah kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah harap menjawab. Terima kasih juga diucapkan kepada panel kita yang kedua, dan pemikiran beliau sangatlah intelektual. Memang tidak dapat disangkakan lagi, sungguh besar maksud yang tersirat di dalam ayat ini sehingga ia mampu memberikan kesan dan keinsafan di dalam diri kita. Seperti kita ketahui, maksud ayat Al-Quran itu sepatah, ayat Al-Quran itu sangat dalam maksudnya. Oleh itu kita perlulah mempelajari tentang apa yang dimaksudkan dan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah dan cuba disampaikan kepada hamba-Nya. Seterusnya kita ingin mengetahui apakah janji-janji Allah kepada orang yang telah beramal. Dengan itu kita mempersilakan Dr. Mujibatul untuk menjawabnya. Baiklah, soalan yang bijak. Terima kasih saudari moderator. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, janji Allah itu banyak dan luas. Hati manusia ini secara fitrahnya inginkan kebaikan dan kesenangan. Namun, bagaimana untuk menggapainya? Dengan iman dan amal soleh. Allah telah menjanjikan beberapa perkara kepada mereka yang melakukan amal soleh. Antaranya, yang pertama, kehidupan yang baik. Seperti mana Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dapat dilihat melalui kisah sahabat dan wali Allah yang lainnya, kehidupan mereka meskipun zuhud dan sederhana, namun mereka tidak pernah berasa kekurangan dengan apa yang mereka miliki. Jiwa dan roh yang berserah diri kepada Allah itu, Allah akan alirkan di dalamnya kedamaian dan keteguhan dalam menjalani kehidupan seharian. Bukanlah bermakna mereka tidak menghadapi sebarang masalah, namun mereka bijak menanganinya. Yang kedua, pahala yang setimpal dengan amalan yang dilakukan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang mafhumnya, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nikmat dan azab Allah itu adalah berdasarkan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka sekiranya apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, Allah akan menggandakan ganjarannya dengan berlipat kali ganda, dan begitulah sebaliknya. Yang ketiga, dikasihi Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kekasih mungkin tidak akan selalu bersama-sama, akan tetapi Allah akan selalu ada bersama orang-orang yang sentiasa berbuat baik dan mengerjakan amal soleh.
Bahkan mereka yang istiqamah melakukan sesuatu kebaikan itu adalah lebih baik dan dituntut. Malaikat juga cemburu dengan mereka yang banyak mengerjakan kebaikan kerana kedudukan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan ini adalah sangat dekat di sisi Allah. Dan yang keempat, balasan kekal di syurga abadi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Hajj ayat 37. Syurga itu hakikatnya memang tidak terlihat di mata manusia kerana ia tergolong dalam perkara ghaibiyat. Namun Allah SWT menyebut berulang kali tentang khabar gembira dan syurga buat mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka perkhabaran manakah lagi yang kita perlu dustakan? Mereka yang yakin dengan ganjaran dan syurga Allah akan berasa gembira dan tidak ada apa lagi yang perlu dikhawatirkan terhadap kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan majlis kembali kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Kata lawan bagi perkataan bimbang ialah ketenangan yang ingin dimiliki oleh semua insan, bukan hanya ketenangan hidup di dunia tetapi juga di akhirat. Kerana apa? Kerana apabila kita memiliki ketenangan dunia, kita juga mendapatkan redaan Allah dan kita juga boleh beramal dengan baik, sebab kita tahu dengan rasa bimbang ini, dengan rasa ragu-ragu, iaitu adalah sifat yang tidak baik yang patut kita buang daripada dalam hidup kita. Oleh itu, kita perlu mengetahui apakah tips kunci ketenangan di dunia dan di akhirat, atau mungkin kisah sahabat atau wali yang boleh kita contohi. Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan dari Cik Moderator kita. Tips. Kalau bercakap tentang tips, saya ada sini saya di sekolah dulu pernah berkongsi dengan saya. Kalau kita ada masalah apa-apa dalam hidup, kita cuba muhasabah empat benda ni. Okey, apa empat benda ni? Pertama, solat. Solat ni kan dia bukan sejak kewajiban, tapi dari solat itulah kita akan memperoleh ketenangan. Dan hidup kan, hidup memerlukan ketenangan, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Okey, dan solat memberikan ketenangan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Malahan Rasulullah SAW juga apabila baginda sedih, baginda akan solat, di mana ada sebuah hadis yang berbunyi, sabda Rasulullah SAW, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagiaanku pada solat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi bila Rasulullah sedih gitu, Rasulullah solat. Jadi kita mesti contoh Rasulullah. Bila kita sedih, kita solat. InsyaAllah solat itu dia bukan saja bagi ketenangan di hati kita waktu di dunia, dia juga akan memberikan kita banyak lagi manfaat di akhirat. Contohnya, bila kita jaga solat kan, amalan yang mula-mula dihisab di akhirat kelak adalah solat. Jadi insyaAllah kalau solat kita mantap, semua akan smooth insyaAllah. Okey, seterusnya ialah Al-Quran. Cek hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran kan mengandungi pelbagai petunjuk untuk hidup kita. Jadi jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasai kenikmatan dan ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahawa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang dapat membuat hidup kita lagi tenang, kerana kita sentiasa berjalan di jalan yang benar kalau kita ikut petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber rujukan kita yang pertama, dan Al-Quran juga adalah kata-kata Allah. Dia dari Allah, jadi penyelesaiannya pun dari Allah. Bila kita ambil sesuatu yang dari Allah, sesuatu yang betul, ialah hidup kita akan tenang, dan di akhirat kelak kita juga akan tenang sebab kita mengambil jalan yang betul. Okey, perkara yang ketiga yang perlu kita rujuk ialah sedekah. Ya,
kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang bila hidup kita sempit, kita akan rasa macam yang kita akan rasa macam tertekan, stres macam tu. Dan bila hidup kita mula sempit, kita perlu, lepas tu dah rujuk, sudah muhasabah solat, sudah muhasabah hubungan kita dalam Al-Quran, kita kena rujuk dengan sedekah. Apakah kita sudah bersedekah hari ini atau belum? Okey, sedekah ni kan, dia bukan saja dalam bentuk wang, ringgit, keberian atau pemberian, tetapi juga dalam bentuk doa, dan setiap perbuatan baik yang diniatkan kerana Allah adalah sedekah. Okey, kalau kita kasih singkir batu di jalan raya, itu pun kira sedekah sudah. Jadi kenapa sedekah ini dapat memberikan ketenangan dunia dan akhirat? Pertama, sedekah ini dapat menghapuskan dosa seseorang. Seperti mana dalam sebuah hadis yang berbunyi, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi bila kita kurang dosa, bila kita kurang dosa, sebab menghapuskan dosa kan, bila kita kurang dosa, di akhirat kelak kita akan tenang. Kita insyaAllah kita akan terselamat dari api neraka. Kemudian sedekah ini juga dia akan melipat gandakan pahala. Perumpamaannya, seorang yang bersedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji, di mana menumbuhkan untai, dan tiap-tiap untai itu terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, seterusnya perkara yang keempat kita perlu muhasabah bila kita mau hidup tenang dunia dan akhirat ialah hubungan kita dengan ibu bapa. Hubungan kita dengan ibu bapa. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita bahawa keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Doa ibu ni kan senjata. Sebenarnya doa ibu adalah pembuka pintu hidayah buat anak-anaknya. Dan ibu ni kan, dia punya kasih sayang kepada anak dia kan sangatlah besar dan tidak terhitung. Itu baru kasih sayang seorang ibu, apalagi kasih sayang dari Allah. Jadi bila kita buat apa yang ibu suka, Allah pun suka sama kita, sebab kita kasih bahagia ibu kita. Macam begitu. Okey, itu sajalah dari saya. Harap menjawab soalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya jawapan panel kita sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita yang sudah hadir dan sudah menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk dari telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang setia bersama kami daripada awal sehinggalah di akhir penghujungnya. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, saya ingin memohon maaf jika ada kesilapan maupun tersalah bicara. Mana yang baik kita ambilkan dan jadikan sebagai pedoman hidup. Dengan lafaz bismillah, kami menutup majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.